Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk Maths tingkatan 4, kita masih lagi dalam rangkaian dalam teori graf. Semalam kita dah belajar berkaitan graf mudah. Ingat lagi tak, semalam kita dah belajar berkaitan graf mudah, iaitu graf terarah dan graf tak terarah. Lepas tu kita dah belajar graf graf berpemberat dengan graf tidak berpemberat. Jadi hari ni kita sambung berkaitan subgraf dan pokok. Selepas awak belajar, awak boleh mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Bagaimanakah anda mengenal dan melukis subgraf dan pokok? Apa yang kita faham berkaitan subgraf? Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula. Subgraf sebahagian suatu graf ataupun keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Subgraf tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada graf G jika bucu-bucu graf H ialah subset kepada bucu-bucu graf G. Maksudnya bucu yang ada pada graf H ada dalam graf G. Tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G. Tepi yang ada pada graf H ada dalam graf G. Pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. Pasangan bucu pada graf H sama dengan pasangan bucu setiap graf H adalah sama dengan tepi graf G. Secara ringkasnya, suatu bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Suatu tepi dalam graf G bersama bucu-bucu yang dikaitkan ialah subgraf bagi graf G. Setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Kita tengok zon informasi. Simbol subset juga boleh digunakan untuk subset tu. Simbol kesatuan yang kita belajar dalam set boleh digunakan untuk subset. Jom kita tengok contoh 9. Tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 dan rajah 4 ialah subgraf bagi G. Tadi kita dah tengok subgraf. Kalau nak tentukan subgraf, bucu tepi dia tidak berubah dan mesti sama dengan graf asal. Kita tengok rajah 1. Dia bagi titik, dia bagi bucu P dan S dan tepi dia E5. Jom kita tengok ada tak P dengan S. P dengan S, betul tak tepi dia E5? Betul. Jadi jawapan kita ya, kerana pasangan bucu tepi E5 adalah sama. Sekarang tengok rajah 2. Rajah 2. Dia bagi bucu P, S dan Q. Sekarang dia bagi tepi E5. P kepada Q E1 betul. Tetapi gelung dia E2 berada di bucu P.
Jadi betul ke subgraf? Ya, tidak. Bukan subgraf kerana kedudukan gelong E2 bukan pada bucu Q. Sepatutnya berada pada bucu Q. Okay, sekarang tengok rajah 3. Okay, rajah 3, bucu PS, tepi E3. Adakah tepi E3 dekat sini? Okay, tak. Sepatutnya tepi kita E5. Jadi, rajah 3 bukan subgraf kepada graf G kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu S bukan E3. Okey, rajah 4. Bucu P S tepi E5 dah betul. Bucu S R tepi E4 betul. Bucu P Q tepi E1 betul. Okey, dan Q. Tengok sekarang ni. Gelong DQ sepatutnya E2. QR tepi sepatutnya E3. Jadi adakah dia subgraf? Okey, tidak, kerana tepi gelong dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan R adalah salah. Okey, sekarang kita masuk apakah yang anda faham tentang pokok. Okey, sebelum tu kita tengok zon informasi. Sebutan pokok diperkenalkan oleh Arthur Cayley, seorang ahli matematik Inggeris pada tahun 1857. Okey, zon informasi lagi bawah tu. Carta salasilah keluarga ialah contoh pokok. Contoh pokok carta salasilah keluarga. Okey, jadi apa maksud pokok-pokok ni? Okey, pokok suatu graf ialah subgraf. Okey, pokok juga merupakan subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Okey, graf mudah iaitu tanpa gelong atau berbilang tepi. Graf mudah, dia tak ada gelong, dia tak berbilang tepi. Okey, B. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Okey, macam mana nak kira bilangan tepi? Bilangan tepi samalah dengan bilangan bucu tolak dengan 1. Okey, kalau bilangan bucu kita N, jadi bilangan tepi N tolak 1. Okey, tengok rajah 1. Rajah 1 merupakan suatu pokok kerana semua bucu berkait. Okey, ada bucu A, B, C, D, E. Semua bucu berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Tidak ada gelong atau berbilang tepi. Okay, bucu sama dengan 5, A, B, C, D, E. Nak cari tepi, 5 tolak 1. Jadi tepi kita 4. Okay, tengok rajah 2. Rajah 2 bukan suatu pokok kerana bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. B boleh pergi E, B boleh juga pergi C, kemudian C boleh pergi D, D boleh pergi E. Ini bucu 5 tepi 5. Okey, contoh 10. Kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah. Berikan justifikasi anda. Okey, untuk yang A. Pokok ke bukan pokok? Okey, bukan pokok.
bucu ada 6 PQRSTU, manakala tepi ada tu 7. Okey, setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Okey, B pula. B dari ada bucu PUTQRS, ada 6 juga bucu, manakala tepi PUUTTQQRRS ada 5. Okey, jadi pokoklah sebab setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Sama juga dengan C. Okey, bucu ada 6, tepi ada 5. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. D bukan pokok. Okey, kerana bucu T dan R tidak dikaitkan dengan bucu lain. Pokok ni dia mesti berkaitan. Okey, contoh 11. Okey, boleh tengok contoh 11 tu. Lukis satu pokok dengan maklumat yang diberi. Okey, boleh tengok penyelesaian dia lah. Okey, cara dia lukis bucu tepi tidak boleh berkaitan. Sekejap, Mama nak mengajar. Sekejap je. Okey, contoh 12. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Tengok zon informasi. Pokok digunakan untuk menentukan laluan terpendek dengan syarat semua bucu dilalui hanya sekali sahaja. Okey, boleh tengok contoh. Dengan syarat laluan hanya sekali sahaja. Lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberikan di bawah. Kita tengok yang A. Bucu semua ada. Okey. Tepi 1, 2, 3, 4. Samalah nombor 2. Bucu semua ada. Tepi 1, 2, 3, 4. Okey, contoh 11. Raja di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Kena cari arah laluan yang paling pendek. Okey, sekarang kita ada bucu PQRST. Okey, syarat dia kedudukan dia mesti sama. Kedudukan bucu-bucu mesti sama. Okey, jom kita tengok. Okey, sekarang bucu PQ dan bucu PT, yang mana kita nak ambil? Yang ni 25, yang ni 19. Okey, mesti kita nak ambil P pergi T 19. Jadi kekalkanlah kedudukan PT kita tu. P T 19. Okey, kemudian daripada Q ni. Q ada 25, QT 10, QR 20. Okey, sila ambil yang 10. Paling QT yang paling pendek 10. Okey, lepas tu R 20, 12, 17. Okey, ambil yang 12. R 12. Okey, kemudian
Yang ni T, R tu dah ada 12, T kepada S ataupun R kepada S. Nak ambil 17 ke 14? Ambillah yang 14. T silap dah cikgu buat ni. Tu duduk dekat T tu. Silap. S 14, Q kepada R. Betul. Okey. Tengok lukis balik guna pembaris. Nanti kita akan dapat 10, 12. Kita akan dapat macam ni. Okey, praktiskan diri 5.1C. Okey, boleh tengok soalan nombor 1 tu. Tentukan yang mana subgraf bagi graf G. Okey, nombor 2. Lukis 5 subgraf bagi graf yang diberikan. Okay, boleh buat soalan 2B. Soalan nombor 1. Soalan nombor 2B. Nombor 3 A dan C. Okey, kemudian buat soalan nombor 6. Nombor 1. Nombor 2B. Nombor 3 AC. Soalan nombor 6. Okey, jangan lupa buat latihan. Lepas tu isi kehadiran hari ni ya. Okey, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.